Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 November 2021 bersama saya Fidas Matram. Memulakan berita mengenai Majlis Kerja Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PPB telah bermesyuarat di Ibu Pejabat PPB Jalan Bakor Kuching pada Jumaat. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata mesyuarat berkenaan adalah untuk membincangkan persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 yang akan diadakan dalam waktu terdekat. Perbincangan meliputi perkara mengenai kolaborasi dan kerjasama dengan komponen-komponen gabungan Parti Sarawak yang lain untuk melahirkan sebuah pasukan yang ampuh dan jitu bagi meneruskan kesinambungan pentadbiran kerajaan gabungan Parti Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat tersebut. Hadir semasa mesyuarat adalah Ketua Menteri Sarawak Merangkap Yang di-Pertua PPB, Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg untuk mempengerusikan mesyuarat. Timbalan-timbalan yang di-Pertua PPB merangkap timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dan Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan serta ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi Parti berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Alexander mendedahkan parti PBB Sarawak akan menampilkan muka baharu iaitu 10 ke 20% daripada 47 kerusi pada PRN 12 Sarawak kelak. Katanya ia adalah sebagai usaha ke arah pembaharuan parti bagi meneruskan legasi kecemerlangan PPB sebagai tulang belakang pentadbiran gabungan Parti Sarawak GPS. Bagaimanapun jelasnya, senarai calon masih lagi belum dimuktamadkan kerana masih dalam proses penapisan. Kita belum tentukan berapa ramai, tapi memang ada muka baru lah. Setiap pilihan raya pada PBB memang pembaruan, ya. Ini dasar kita selama inilah. Kurang lebih 20%, 10%, 20% macam itulah. Saya tak akan bagi tahu spesifik, ya, sebab masih di peringkat pemerhatian dan sebagainya, pertimbangan. Ya, ini proses penapisan supaya barisan ataupun senarai calon GPS, lebih-lebih lagi PBB yang telah saya nyatakan tadi, kita berpuas hati mereka ini adalah yang yang tidak ada masalah sekiranya ditetapkan sebagai calon nanti. Datuk Seri Alexander menambah semua penyandang dan calon-calon cadangan akan ditapis oleh Jabatan Insolvensi Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM sebagai komitmen untuk memastikan kredibiliti dan integriti semua calon PBB yang dipilih untuk bertanding kelak. Berita seterusnya, benteng Sungai Seberang Ulu, Kuching bakal menjadi tarikan pelancong apabila ia siap sepenuhnya kelak. Ketua Menteri berkata benteng berkenaan dibina dari Kampung Lintang ke Kampung Tanjung dan dari Kampung Lintang ke Kampung Sungai Bedil. Dan kita akan menambah lagi fasa yang kedua, iaitu daripada Kampung Tanjung hingga ke Kampung Tupung Tengah. Fasa yang ketiga pula ialah kita akan membangunkan pangkalan Lintang yang dianggarkan berharga 3.5 juta dengan kemudahan tertentu, termasuklah floating jetty dan juga kemudahan untuk orang main jet ski. Beliau berkata demikian selepas meninjau kemajuan pembinaan benteng sungai di Pangkalan Kampung Lintang pada Jumaat. Tambah beliau lagi, seluruh tebingan sungai hingga ke Satok akan diindahkan untuk tarikan pelancong selain meningkatkan sektor penambang di sepanjang tebingan sungai tersebut. Manakala di Sebuyau dengan masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri itu diingatkan agar membuat pilihan dengan bijak dalam PRN Sarawak ke-12. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, kerajaan GPS mempunyai agenda pembangunan yang jelas untuk rakyat termasuk di kawasan Sebuyau. Datuk Julaihi yang merupakan penyandang kerusi Dun Sebuyau memberitahu rakyat tidak perlu memperjudikan masa depan serta terpedaya dengan orang luar yang datang sekali-sekala masuk ke kampung.
Beliau berkata demikian semasa program Pemimpin Bersama Rakyat dan menaik taraf ring ban Kampung Sungai Ladong ke Kampung Seruyuk di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong pada Khamis. Dalam pada itu, beliau memberitahu projek menaik taraf ring ban yang merangkumi ban di sekitar kawasan Kampung Sungai Ladong dan Kampung Seruyuk kini mula dilaksanakan. Katanya projek yang memakan kos sebanyak RM247,235 itu dibangunkan menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan ISDA dan dijangka siap menjelang 18 Julai 2022. Di Simunjan, mantan adunya Aula Dris mengadakan lawatan tapak ke beberapa projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Dun Simunjan pada Jumaat. Sebanyak 5 projek RTP bagi kawasan Dun Simunjan telah dilawati bernilai RM1.55 juta yang telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam tahun ini. Turut mengiringi beliau ialah petugas dari Pejabat Residen Bahagian Semarahan dan Pejabat Daerah Simunjan serta Agensi Pelaksana Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Semarahan dan Majlis Daerah Simunjan MDS. Lawatan tapak dimulakan di Kampung Sungai Apin bagi membina pusat sumber Kampung Sungai Apin yang bernilai RM200,000 dan disusuli ke Kampung Patong Melayu bagi meninjau tapak projek membina dataran Kejat hadapan Suara Kampung Patong Melayu juga berjumlah RM200,000. Selepas itu, rombongan bergerak ke Kampung Temiang bagi projek bina baru pagar serta menaik taraf Dewan Kampung Temiang dengan nilai RM100,000. Lawatan kemudian diteruskan lagi ke Taman Hijrah bagi meninjau tapak bagi membina baru pusat tahfiz Simunjan yang menelan belanja RM700,000. Lawatan diakhiri ke tapak projek bagi bina baru rumah asap Simunjan yang bernilai RM350,000. Beralih ke perkembangan COVID-19 dengan kes positif di Sarawak menunjukkan penurunan pada Jumaat apabila 292 kes baru telah dilaporkan melibatkan 24 daerah lalu menjadikan jumlah kumulatif kepada 248,836. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti berikut. Daripada jumlah itu, 287 kes merupakan kategori 1 dan 2, manakala 5 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Turut dimaklumkan terdapat 4 kes kematian akibat COVID-19 yang direkodkan pada 17 November 2021 yang mana kesemuanya mempunyai latar belakang penyakit serta komorbid. Sedikit laporan persidangan Dewan Rakyat. Hampir 1.14 juta rakyat Sarawak dari golongan B40 dan M40 telah menerima bantuan tunai langsung tahun 2020 dan 2021 yang disediakan kerajaan. Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberitahu bagi penerima bantuan tunai langsung tahun 2020 dan 2021 dari Sarawak, terdapat 900,000 penerima berada di dalam kategori B40 yang telah menerima bantuan tunai berjumlah RM3.59 bilion. Sementara itu, sejumlah 240,000 penerima pula di dalam kategori M40 telah menerima bantuan tunai sebanyak RM0.29 bilion. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ahli Parlimen Baram Anyi Ngau di Dewan Rakyat pada Khamis. Tambah beliau, kerajaan amat mengambil berat terhadap kesan pandemik COVID-19 ke atas semua lapisan masyarakat dengan memastikan bantuan tunai langsung yang disediakan disalurkan kepada golongan yang memerlukan B40 dan M40. Sehubungan itu, kerajaan menyediakan beberapa jenis bantuan tunai yang telah ditambah baik sejak tahun lepas, iaitu Bantuan Sara Hidup BSH, Bantuan Prihatin Nasional BPN, Bantuan Prihatin Rakyat BPR dan Bantuan Khas COVID-19 BKC untuk mereka yang layak bagi meringankan kos sara hidup dan beban keuangan semasa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidos dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Terus kekal laksanakan tanggungjawab kita bersama mengekang penularan COVID-19
Jangan abaikan SOP yang ditetapkan. Kita jaga kita. Salam UKAS.